بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikan pangkatnya sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan Nabi Isa ibni Maryam beberapa keterangan kebenaran mukjizat serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka, tetapi mereka bertelingkah. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita masih berada dalam suratul Baqarah, tetapi pada juzuk yang ketiga, surah yang kedua, pada ayat 252 sehingga 253. Bila Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan ini tentang kedudukan para Nabi dan Rasul di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pangkat, darjat, kelebihan mereka, serta Allah Ta'ala menceritakan apakah sebab bertelingkahnya manusia, berselisih manusia, dan kenapa para Nabi alaihimussalatu tidak mampu menyatukan mereka. Bahkan kekal mereka itu terbahagi kepada dua golongan, yang beriman dan yang kafir. Dan demikian juga Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini tentang kelebihan bersedekah. Rentetan daripada sebelum ini dalam menceritakan kisah perang dan kisah jihad yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh Talut dan tenteranya, yang dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam, yang berkesudahan dengan kemenangan. Maka di situ peperangan yang membabitkan nyawa. Maka Allah Ta'ala menyebut satu contoh lagi, jihad dan peperangan yang melibatkan harta benda. Maka kita mulakan penafsiran ini dengan firman-Nya, tilkar rusul. Perkataan tilkar rusul artinya itulah rasul-rasul. Yang dimaksudkan rasul-rasul di sini ialah yang maklum kedudukan mereka, yang tinggi martabat mereka, yang sempurna mereka, sama ada di sisi manusia semuanya,
bahkan di sisi Allah Ta'ala sebagai pilihan Allah Ta'ala yang mengatasi malaikat. Adapun ketinggian mereka mengatasi manusia semuanya, maka ini maklum. Bahkan ketinggian mereka mengatasi malaikat-malaikat. Maka Allah menyebut tilka rusul. Itulah di rasul-rasul. Faddalna ba'duhum. Yang kami berikan kurniaan kelebihan. Ba'duhum ala ba'. Setengah mereka atas setengah yang lain. Ayat ini menunjukkan bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan darjatnya tidak sama. Walaupun tugas mereka sama. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dan ayat yang lain dan surah yang lain. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi segala taghut, yakni yang menyebab disyirikkan Allah atau berhala atau perkara yang menyesatkan manusia, yang zalim pada manusia. Maka rasul-rasul ini dari sudut tugas dan peranan sama, tapi dari kedudukan darjat mereka berbeza. Maka ini hakikat yang kita kena tahu. Minhum, kata Allah, di kalangan mereka. Minhum di sini ialah di kalangan para rasul itu. Kalau sekiranya antara rasul-rasul itu ada kedudukan dan kemuliaan yang berlainan, apatah lagi dalam kalangan para nabi. Ini rasul, kita tahu rasul ni lebih tinggi daripada martabat para nabi. Rasul sesama mereka pun ada kelebihan. Ada yang lebih daripada mereka. Bila Allah menyebut memulakan minhum, di kalangan mereka, man kallamallah, orang yang Allah Ta'ala berkata-kata dengannya. Sepakat ulama, yang dimaksudkan rasul yang mana Allah berkata dengannya ialah Nabi Allah Musa AS. Wa rafa'a ba'duhum darajat, dan Allah mengangkat setengah mereka darjat yang mengatasi yang lain. Maksud setengah mereka di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man kallamallah, orang yang Allah bertutur dan bercakap dengannya, ini Musa. Yang kedua, wa rafa'a ba'duhum darajat, Allah mengangkat setengah mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan darjat yang tinggi mengatasi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, bukan mengatasi ulul azmi yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam, dan kami berikan, kami kurniakan kepada Isa anak Maryam. Maka disebut Isa anak Maryam untuk menunjukkan nisbah kelahiran Nabi Isa AS sebagai satu bentuk mukjizat, satu bentuk kekuasaan Allah. Kerana ghalibnya manusia tak akan dibandingkan dengan mak, dia akan dibandingkan dengan ayah dia. Sama ada dibandingkan dengan ayahnya atau disebut secara single. Siapa ni? Muhammad, ni Ali, ni Abu. Atau disebut nama penuhnya Abu bin Ali atau sebagainya. Tapi tak ada orang nisbahkan pada mak. Tetapi bila datang ayat ini, Allah Ta'ala menisbahkan Isa anak Maryam. Kenapa? Kerana Isa ini bukan anak zina. Berlawanan dengan dakwaan orang Yahudi. Kerana kita tahu orang Yahudi di kalangan yang semalam kita sebut, mereka tidak menganggap Sulaiman Nabi. Mereka anggap Sulaiman ahli sihir. Mereka tidak menganggap Nabi Daud itu Nabi. Mereka menganggap Daud itu cuma raja. Mereka tidak menganggap Nabi Isa itu Nabi kerana mereka menyatakan Nabi Isa itu anak zina. Maka Allah menyebut Ibnu Maryam bagi menunjukkan kemuliaan Maryam. Kerana seorang kalau disebut anak zina, orang tak akan sebut nama mak dia. Kerana malu, aib. Sebagaimana tak akan ada nama bapak dia, itu walid. Nama mak dia pun tak akan wujud. Tenggelam. Maka tinggalnya orang sebut anak luar nikah, anak tidak sah taraf dan sebagainya. Tetapi Allah angkat Maryam. Setiap kali disebut Isa ibnu Maryam, untuk menunjukkan kemuliaan Maryam AS, kedudukan Maryam AS. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, kami kurniakan, kami berikan kepada Isa bin Maryam bayinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat, dengan perkara yang jelas, yang tidak mampu kamu nafikan bahawa Nabi Isa itu Nabi, Nabi Isa itu Rasul. Maka Allah menyebut perkataan bayinat kerana ia terlalu jelas. Untuk mengatakan Isa anak zina terlalu jauh daripada mukjizat yang ada tadi. Dan terlalu jelas baginda adalah seorang Nabi dengan sentiasa diiringi oleh malaikat Jibril AS.
Sentiasa didatangi dengan mukjizat yang pelbagai. Kerana itu Allah sebut selepas itu wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Nabi Isa biruhil kudus, dengan malaikat Jibril yang sentiasa mendampinginya. Dia sebut dulu ayat-ayat yang kamu boleh fikir dengan akal. Tapi kalau akal kamu cuba menolak bukti-bukti keterangan mukjizat itu, maka ini Jibril yang mengatasi akal kamu untuk membuktikan kerasulan Nabi Isa AS. Walau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki, maqtatala alladhina min ba'dihim, tidak akan berbalah mereka yang datang selepas para nabi ini, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, selepas datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang kerasulan setiap nabi yang diutuskan, tentang mukjizat setiap rasul yang diutuskan dan setiap wahyu. Walakin ikhtalafu, tetapi menjadi suatu sunnatullah, mereka tetap berbalah. Faminhum man aman, di kalangan yang berbalah itu ada yang beriman kepada Allah. Allah memulakan orang beriman kerana mereka orang paling mulia. Wa minhum man kafar, dan di kalangan mereka ada yang kufur, yang ingkar. Walau syaa Allahu maktatalu, kalau Allah inginkan boleh saja manusia bersatu padu, berada dalam satu agama. Boleh saja. Allah Ta'ala boleh saja jadikan bila datang saja seorang rasul, semuanya beriman. Tak ada seorang pun kufur. Kerana rasul ini membawa mukjizat yang nyata. Dan mereka para rasul tidak pernah berbohong dan tidak pernah menipu. Dan mereka membuktikan apa yang mereka katakan. Dan mereka memberikan apa yang diminta, yang dituntut, yang dicabar oleh kaum masing-masing. Bila kaum Nabi Saleh mencabar Saleh mengeluarkan unta daripada batu lubang yang kecil, maka Saleh AS melakukannya dengan izin Allah. Dan demikian juga bila kaum Nabi-Nabi yang terdahulu meminta pelbagai mukjizat, maka mereka diberikan, mereka ditunjukkan dengan sejelas-jelasnya. Semua nampak. Tetapi bila Allah Ta'ala menyatakan, kalau Allah inginkan, mereka tak berbalah, mereka bersatu padu. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi inilah kehendak Allah. Kehendak Allah ialah manusia akan sentiasa berselisih. Itu kehendak Allah. Kerana itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya umatnya tidak berselisih, tak berbalah, Nabi SAW mohon doa. Tiga doa. Dua doa yang Allah Ta'ala terima, satu Allah tak terima. Kan ini sunnatullah yang tak boleh berubah. Adapun yang diterima bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bahawa orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Angka benar, orang kafir tidak boleh menguasai Islam. Lambat laun orang Islam akan menguasai kembali orang kafir. Maka ini sejarah telah membuktikan. Yang kedua, Nabi SAW berdoa supaya umatnya tidak dibinasakan secara sekaligus sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Saleh. Dan Nabi-Nabi yang terdahulu yang bila mana mereka mengingkari Nabi dan Rasul, dimusnahkan semuanya. Seorang pun tak tinggal. Tak ada seorang pun zuriat keturunan yang tinggal melainkan yang beriman sahaja. Dan doa baginda sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, supaya umatnya tidak berbalah. Maka tidak berlaku berbalah, berselisih. Cuma perselisihan orang Islam berbeza dengan perselisihan orang kafir. Orang kafir berselisih dalam kekufuran. Orang beriman berselisih dalam ijtihad mereka. Berselisih dalam pandangan dan pendapat. Walaupun kadang-kala membawa kepada kesangsian besar, tapi mereka masih berada dalam keislaman mereka. Sebab itu sepakat ulama, walau keluar firqah yang berbeza, mereka tidak dikafirkan. Walau disebut mereka ini sesat atau sebagainya, tapi tidak dikafirkan. Kerana mereka masih berada dalam kelompok Islam. Dan bila perselisihan tadi melibatkan perkara furu', maka ini disebut ijtihad. Berselisih tetap berselisih. Walaupun kita ada Nabi yang satu, Quran yang satu, hadis yang satu, maka menjadi sunnatullah kita berselisih. Maka lahir mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Cuma perselisihan kita di kelompok, di kalangan orang Islam yang masih Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kasih sayang, kebaikan. Dan masih ada ruang untuk kita bersatu padu dengan beberapa perkara. Yang pertama dengan pemimpin tertentu. Dengan pemimpin tertentu. Sebab itu di akhir zaman dijanjikan dengan kepimpinan Mahdi, kepimpinan Nabi Isa AS. Yang kedua, mereka ini boleh bersatu padu dengan adab. Akhirnya kita sebut adab khilaf, adab berselisih pendapat.
Walaupun para ulama, bukan orang Islam, berselisih faham, mereka masih menjaga adab perselisihan faham. Maka ini dua kesatuan dibina oleh orang Islam. Yang pertama saya katakan mereka akan bersatu juga dengan kepimpinan yang tertentu. Bukan semua. Yang tertentu. Kalau itu kita lihat dalam sejarah. Pada waktu Khulafa' Ar-Rasyidun, mereka umat Islam bersatu. Maka lahir dinasti Umayyah. Maka umat Islam mula berpecah belah. Menjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Tiba-tiba lahir daripada kelompok Umayyah tadi, Umar bin Abdul Aziz. Lalu dengan Umar bin Abdul Aziz bersatu Khawarij, Syiah, penyokong Sayyidina Ali dahulu, penyokong Muawiyah. Akhirnya umat Islam bersatu walau dalam tempoh 2 tahun. Bagi menunjukkan umat Islam akan bersatu dengan pemimpin tertentu. Akan bersatu. Kan itu saya katakan akhir umat ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang akan menyatukan mereka semua. Dan akhir umat ini akan dipimpin oleh Nabi Isa AS. Dan yang kedua, kita boleh bersatu dengan menjaga adab. Adab perselisihan pendapat. Percanggahan pendapat. Kalau kita berselisih pandangan pendapat, kita menjaga adab. Kita menjaga beberapa etika tertentu. Supaya perselisihan ini tidak merebak menjadi lebih haru biru, lebih teruk. Maka dengan dua perkara ini, umat Islam masih lagi dalam kebaikan, kemuliaan. Ada pun orang kafir, perselisihan mereka, perselisihan dalam kufur. Yang menjadikan perselisihan Yahudi dan Kristian, perselisihan kufur. Baik Yahudi tak betul, baik Kristian pun tak betul. Lalu mereka berselisih dalam kekufuran. Dan sesama Kristian, ada Anglican, ada Katolik, ada Protestan, ada pelbagai fahaman. Perselisihan mereka ialah perselisihan yang bersifat bertentangan dalam kekufuran. Yahudi juga begitu. Yang Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka Yahudi bersatu sedangkan hati-hati mereka berbalah. Yani mereka berada dalam kekhilafan, kekufuran. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa masalah berselisih pandangan ini adalah sunnatullah. Yang tidak mungkin seorang pun mampu untuk menjadikan mereka dalam satu pandangan. Dan demikian juga Allah Ta'ala menyebut dalam hal hidayah. Ini juga sunnatullah. Bahawa di kalangan mereka akan ada yang beriman, di kalangan mereka ada kufur. Ini sunnatullah. Dan supaya kita tahu hidayah itu datang dari Allah. Milik Allah. Dan supaya manusia menghargai hidayah yang diberikan. Dan berusaha untuk terus mengukuhkan, mengekalkan, menguatkan hidayah. Dan mendoakan. Dan supaya orang-orang yang tidak jumpa hidayah terus mencari kebenaran dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjumpainya. Dan orang yang punya kebenaran menyampaikan kebenaran, melakukan dakwah. Kan ini perintah Allah Ta'ala. Maka ini sunnatullah yang berjalan. Supaya manusia punya aktiviti untuk mereka lakukan. Punya amalan yang mereka akan dihisap, dihitung dengan pahala yang besar. Itu jihad dalam dakwah. Berdakwah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyuruh manusia kepada jalan Allah dan mereka senantiasa melakukan amal soleh dan mereka berkata, aku di kalangan orang yang menyerah diri, Islam. Supaya kita sentiasa menjadi kelompok yang terbaik menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang tidak mendapat kebenaran ini. Baik, ini sepintas lalu penafsiran ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau kita melihat secara detailnya, bila kita melihat tentang apakah munasabah, ayat ini disebut selepas kisah Toluk dan Jalut dan Daud. Sebab ada 3 nama yang Allah sebut dalam ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu Toluk, Jalut dan Daud. Adapun nama Samuel tidak disebut, tapi disebut Nabi. Tapi 3 figure atau 3 tokoh yang disebut. 3 pemimpin yang disebut. Tolut yang menjadi kepimpinan yang dipilih oleh Allah, yang telah ditunjukkan oleh Samuel AS kepada kaumnya. Yang kedua Daud, yang muncul waktu peperangan melawan Jalut dengan membunuh Jalut. Dan yang ketiga Jalut, ketua pemimpin kufur yang telah menawan Baitul Maqdis. Maka bila disebut 3 orang ni, apakah munasabah selepas ayat ini disebut dengan ayat tilkar rusul? Kerana kita tahu penutup kepada cerita tadi ditutup dengan ayat
Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itulah dia ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan, wahyu yang Allah ceritakan dengan sebenar. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di kalangan Rasul. Kerana cerita ni tak ramai orang tahu. Cerita ini tersimpan kukuh. Cerita ini tempohnya begitu panjang dan lama. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam tahu dengan detailnya? Melainkan Nabi ini di kalangan Rasul. Kerana sifat Rasul saja yang boleh cerita benda yang dah berlaku. Sifat Rasul saja yang boleh cerita benda yang akan berlaku melalui wahyu Allah. Melalui pemberitahuan Allah. Kerana manusia otaknya tak boleh simpan suatu peristiwa dengan tempoh yang panjang. Kita tak mampu boleh simpan berita tempoh panjang. Pandai nama kita boleh simpan satu benda kita ingat 6 bulan. 6 bulan kita boleh simpan. Melainkan benda tu terlalu kita trauma, mungkin kita ingat sampai ketua. Tapi umum ingatan-ingatan yang lain 6 bulan je. Kalau ingatan kuliah lagi cepat, 6 minit hilang. Dah hilang dah habis kuliah. Dah nampak nasi, nampak mi hilang. Lagi cepat. Berarti itu fitrah manusia, lupa. Tiba-tiba benda yang seumpama ini diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tahu ini bukan masalah ingatan. Ini ialah maklumat wahyu. Kerana ia ribuan tahun. Siapa punya ingatan ribuan tahun? Dan Nabi SAW bukanlah orang yang bergaul dengan Yahudi, tidak juga bererti membaca, untuk membaca kitab mereka, orang Yahudi. Tiba dia ceritakan Talut, dia sebut nama Talut, dia sebut nama Jalut, dia sebut nama Daud. Menghairankan. Dia sebut bahawa ada Nabi yang diberi wahyu untuk tunjuk siapa pemimpin mereka. Maka ayat ini untuk nak sebut tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu disebut rasul-rasul ini. Barulah mula. Tilkar rusul. Rasul-rasul itu mulia kedudukannya. Tinggi martabat mereka. Sucinya mereka. Maksumnya mereka. Daripada segala kesalahan dan dosa. Ini sifat rasul yang kita kena tahu. Maksum baginda, maksum rasul-rasul ini sebelum dan selepas. Yang sebelum diutuskan dan selepas diutuskan. Para rasul maksum daripada buat dosa dan kesalahan. Ada pun kesalahan yang kita dengar perlu kita takwil dengan makna yang munasabah. Kesilapan tadi tidak dianggap dosa. Ia kesilapan biasa yang berlaku. Kerana para nabi tak buat dosa. Sebelum diutuskan atau selepas diutuskan. Maka Allah menyebut 3 orang rasul dalam ayat ini. Pertama disebut man kallama Allah, yang bercakap dengan Allah. Cuma Nabi Musa. Kemudian disebut yang diangkat darjatnya mengatasi rasul lain. Maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga disebut Nabi Isa. Kenapa 3 rasul ini disebut? Kerana 3 rasul ini mewakili agama yang ada atas dunia ini. Musa yang mewakili golongan dakwaan kelompok Yahudi. Isa yang mewakili kelompok dakwaan Kristian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewakili umat Islam. Dan kalau kita lihat agama samawi yang masih kekal, yang masih ada, cuma 3 ni je. Agama samawi maksudnya asal agama ini daripada wahyu. Itu Islam, Kristian dan Yahudi. Dan ketiga agama ni kalau kita lihat watak latar belakang, ada pun Yahudi, dia bersifat bangsa dan agama. Bangsa dan agama. Itu mesti bangsa Yahudi untuk menganut agama Yahudi. Tidak, tak diterima. Kalau bangsa-bangsa lain tidak diterima untuk disebut sebagai orang Yahudi. Dan ada pun Kristian, maka mereka ini ialah agama yang didakwah, yang mengajak penganutnya menjaga agama ini. Dan manakala Islam ialah agama dakwah yang menjadi kewajipan berdakwah menyampaikan kebenaran. Kristian tersesat sehingga Allah mewasafatkan mereka sebagai waladhdallin, mereka yang tersesat. Sebab hujah mereka hujah yang tersesat. Kitab mereka kitab yang tersesat kerana penyelewengan. Maka kerana itu umat Islam yang mesti wajib memimpin mereka. Sebab itu kita lihat yang banyak menganut Islam golongan Kristian, Yahudi tak. Sebab Yahudi ialah kelompok yang maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Dilaknat oleh Allah dengan kejahatan mereka. Baik, ini rahsia disebut 3 rasul ini. Dan disebut tertib atau disebut kelebihan para nabi dan para rasul. Para ulama menyatakan yang baginda sallallahu alaihi wasallam jumpa di langit, begitulah tertibnya. Langit pertama Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Yusuf.
Kemudian lagi ketiga, bertemu dengan Nabi sekian. Keempat lagi sekian. Kelima, keenam, sampailah ketujuh bertemu Ibrahim. Maka itu Nabi-Nabi dan Rasul untuk kedudukan mereka. Dan kalau kita lihat bila baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat darjat mengatasi Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Yang pertama, baginda diangkat kedudukannya dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang paling terpuji. Untuk menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengatasi semua nabi-nabi dan rasul yang lain. Dan yang kedua, kedudukan Rasulullah ini diangkat dengan sokongan Al-Quran yang kekal sampai hari kiamat. Tidak sebagaimana nabi lain, wahyu itu tidak kekal dan diubah. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Maka selagi mana ada Quran, maka ia adalah pendokong, penyokong yang kuat ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bila Allah Taala menyebut tentang kelebihan Al-Quran ini yang menjadi wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Quran ini yang sentiasa memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Dan di antaranya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sendiri dengan firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu wahai umat Muhammad sebaik-baik umat yang dipilih daripada kelompok manusia. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan umat Muhammad menjadi umat saksi pada hari kiamat kelak dengan firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diberi kemuliaan melainkan Al-Quran, maka cukup Al-Quran mengangkat baginda pada kedudukan yang paling utama sekali. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad u'tiya minal ayat ma amana ala mithlihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah." Tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah melainkan mereka diberikan mukjizat, ayat-ayat Allah Ta'ala yang dengannya menyebabkan manusia beriman. Manakala aku, kata baginda SAW, dikurniakan kepadaku wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, maka aku berharap aku akan menjadi nabi yang paling ramai pengikut pada hari kiamat kelak. Baik, semua para nabi Allah berikan mereka dengan mukjizat yang dengannya manusia beriman. Tetapi baginda SAW diberi mukjizat wahyu yang dengannya manusia beriman sepanjang zaman walaupun baginda sudah wafat. Kerana mukjizat yang lain akan terhenti zaman dia. Tidak lagi menjadi keajaiban pada zaman yang akan datangnya. Misalnya disebut tentang mukjizat perubatan. Akhirnya dengan teknologi perubatan, mereka kata kami buat lebih baik, kami boleh buat kaki palsu, kami boleh buat sekian. Misalnya mukjizat terbelah laut. Lalu mereka kata kami pun juga boleh belah laut dan menjadikan dia daratan. Dan kami buat sekian infrastruktur dan sebagainya. Tetapi bila datang kepada mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, yang akhirnya menjadi sesuatu yang tak boleh dicabar sampai hari kiamat. Yang dengannya menjadi penyebab orang beriman. Sebab itu tuan-tuan kita, bila kita nak berdakwah, senjata utama kita Quran. Tapi ramai orang lupa Al-Quran. Orang banyak guna logik. Al-Quran itulah senjata sebab dia mukjizat. Dia menjadi kekuatan penyebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai umat paling ramai pada hari kiamat kelak. Kemudian baginda menyebut dalam hadis yang lain, "Fuddiltu 'alal anbiya bisittin." Aku diberi kelebihan mengatasi nabi-nabi dan rasul yang lain dengan 6 perkara. Bagi menunjukkan tafsiran pada ayat tilka rusul ini, baginda sallallahu alaihi wasallam paling mulia, paling tinggi martabat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan dengan kata-kata yang padu, yang padat. Sebab itu kita lihat Nabi, hadis-hadis Nabi dipelihara. Kita tak dengar hadis Nabi Isa, hadis Nabi Musa, hadis Nabi Daud, hadis Nabi Sulaiman. Melainkan dia cuma tinggal sejarah je, umum. Mungkin ada beberapa kata-kata mereka, kata-kata Nabi Daud, mungkin ada kata-kata Nabi Musa, tapi tidak sebagaimana Nabi Muhammad SAW dipelihara kata-kata baginda. Dengan adanya Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah,
Tirmizi, dan juga adanya Musnad Ahmad, adanya Musannaf Abdul Razzaq, adanya kitab Muwatta, adanya Sunan Baihaqi, adanya Sahih Ibn Khuzaimah, adanya Sahih Ibn Hibban, adanya Mustadrak Al-Hakim. Himpunan hadis yang banyak yang ada. Bukan adanya Musnad Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka semuanya ini menunjukkan kata-kata baginda SAW yang padu itu dipelihara. Maka menjadi semua kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nasihat yang amat bermakna, mutiara kata yang amat luar biasa kemuliaannya. Maka cukup dengan kata-kata baginda, kata-kata hikmah yang paling agung dalam semua perkara. Baginda SAW bercakap dalam semua perkara. Bila baginda menyatakan tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Lihat kata-kata padu ni. Seorang bila dia menyayangi kawannya sebagaimana dia sayang dirinya, maka itulah dia orang beriman sebenar. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik kamu ialah yang paling baik dengan isteri kamu, aku paling baik dengan isteriku. Tuan-tuan, cukup kata-kata ini bagi menunjukkan satu indikator siapa suami terbaik yang paling baik dengan isterinya. Maka dia suami terbaik. Maka Rasulullah sentiasa beri kalimah-kalimah yang begitu padat, yang begitu bermakna, yang begitu halus dan boleh mengubah manusia. Kata-kata baginda SAW mengubah manusia. Maka ini yang diberikan pada Rasulullah, jawami'ul kalim. Yang kedua, kata baginda SAW, nusirtu birru'bi, aku diberi pertolongan dengan kegentaran musuh, ketakutan musuh. Artinya belum baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap musuh, orang kafir dah rasa auranya, ketakutan. Dalam tempoh yang hampir sebulan perjalanan. Artinya kalau untuk jarak, Rasulullah belum sampai jarak 400 km, 500 km musuh dah gerung, dah gentar. Dan ini berlaku dalam perang Tabuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak ke Tabuk. Bila tentera Rom mengetahui bahawa tentera Tabuk, tentera Islam dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka lari. Maka ini menjadi kemenangan moral kepada umat Islam yang menjadikan semua kabilah-kabilah, semua bangsa-bangsa Arab tunduk kepada kerajaan Islam Madinah waktu itu. Rom pun cabut lari. Sebab itu baginda tak sempat berperang dengan Rom. Rom waktu itu kuasa besar yang telah mengalahkan Parsi. Untuk kebelakangan, Rom sentiasa mengalahkan Parsi. Khususnya selepas Parsi dipimpin oleh seorang raja perempuan. Dipimpin oleh raja perempuan, akhirnya mereka kalah dan kalah dan kalah. Tapi Rom yang kuat, yang gagah ini, kuasa besar pada zaman itu, takut pada tentera yang dipimpin oleh Rasulullah yang di perang Tabuk. Kerana kegerungan, kegentaran mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Kerana umat dahulu, kalaupun mereka berperang, harta rampasan perang itu dibakar. Dikumpul, kemudian akan turun api dari langit membakarnya, maka seorang pun tak boleh ambil. Kenapa? Sebab mereka cinta sangat harta, maka Allah bakar harta itu semua supaya hilang rasa cinta. Mereka terlalu materialistik. Maka supaya mereka ini, tuan-tuan, niat tidak berubah berperang kerana Allah. Orang Islam berperang dapat ghanimah, tetapi niatnya tak berubah. Ni unik orang Islam. Walaupun misalnya dia buat satu kerja dengan upah, tapi niat ikhlasnya tak berubah. Dia jadi tok imam ada gaji, dia tak akan mengurangkan ikhlasnya. Dia jadi tok bila ada gaji, dia tak akan kurangkan ikhlasnya. Dia ajar mengaji dapat gaji, dia tak akan mengurangkan keikhlasannya. Maka itu hebat orang beriman. Kalaupun dia dapat sejumlah imbuhan daripada perbuatan kebaikannya, ia tak memberikan apa kesan kepada keikhlasannya. Bila berperang dapat harta rampasan perang, tak ada masalah. Kami tetap berperang kerana Allah. Kami cintakan syahid. Maka itu unik umat Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ibadat umat Islam, kita katakan, walaupun sekiranya mereka mendapat upah dan gaji, ia tak akan mengubah kebenaran yang disampaikan. Ustaz-ustaz yang mengajar kat sekolah, ustazah mengajar sekolah, ada gaji tak? Ada. Dapatlah gaji. Naik pangkat? Naik. Tapi apakah mereka mengajar benda sesat kat sekolah? Tak. Benda betul mereka ajar. Tak pernah mengubah. Mereka tetap didik, bimbing anak-anak biar pandai Quran, biar pandai solat, biar lari daripada maksiat dan sebagainya. Kenapa gaji tadi tidak mengubah keikhlasan mereka? Gaji itu hal lain, keikhlasan suatu benda yang mereka tahu kemuliaannya.
Umat Islam tahu bila perang dapat harta rampasan perang. Tapi bukan itu menjadi tujuan mereka. Mereka tetap melihat berperang bagi mengangkat agama Allah. Memburu syahid. Walau selepas perang mereka dapat harta ghanimah. Ini beza umat Islam. Karena itu kata baginda SAW, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Dan yang keempat, dijadikan seluruh tempat ini boleh bersuci dan masjid untuk aku solat. Yakni dijadikan debu tanah suci untuk ditayamum. Dan mana pun boleh solat. Ketika mana setengah agama kena solat dekat gereja saja. Luar gereja tak boleh solat. Atau kena solat mesti ada sesuatu depan. Mereka tak boleh buat ibadat. Tak boleh perform ibadat. Mesti dekat kuih, mesti dekat sekian. Umat Islam, mana pun mereka boleh solat. Ya, masjid dan surau ini asas. Tetapi mana mereka nak solat, silakan. Di rumah, boleh. Di padang pasir, di pasar, boleh. Atas bot, boleh. Di kilang, boleh. Kerana kita tidak terikat. Dari sudut sah atau batal, kita cuma dari sudut kemuliaan, kelebihan. Dan yang keenam, aku diutuskan kepada seluruh umat. Sedangkan Nabi-Nabi lain diutuskan untuk umat mereka masing-masing. Atau bila kita lihat Nabi Isa sini menyebut, aku cuma rasul kepada Bani Israel. Lalu hairan kita, kenapa orang-orang yang bukan Bani Israel sibuk nak masuk Kristian? Sedangkan Nabi Isa cuma diutuskan kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa sendiri berkata, qala Isa ibn Maryam li Bani Israel, qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku rasul untuk kamu. Dan aku rasul untuk kamu je. Tidak kepada umat lain, tidak pada bangsa lain. Dan ini disebut, dikuatkan dengan hadis baginda SAW, semua rasul dan Nabi diutuskan pada umatnya sahaja, tak ke lain. Sebab mereka bukan penutup Nabi dan Rasul. Tetapi bila sampai kepada Nabi SAW, perutusan Rasulullah untuk seluruh manusia. Sama ada putihnya, hitamnya, merahnya, sawo matangnya dan sebagainya, apapun etnik budaya bangsa, baginda SAW ialah Rasul mereka. Maka hadis ini menunjukkan kelebihan. Rasulullah mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Kemudian sesudah kita menyebut tentang jelas kemuliaan para Nabi dan Rasul, kemudian kita sebut kenapa berlaku kekhilafan, perbalahan, kerana ini sunnatullah. Dan ini bagi menunjukkan mahanya hidayah Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa kita perlu rasa beruntungnya dapat hidayah. Beruntung. Dan supaya dengan hidayah tadi kita juga menjadi asbab memberi petunjuk pada orang lain. Mengajak orang lain pada petunjuk. Kemudian Allah datangkan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu nafkahkan apa yang kami rezekikan pada kamu. Yang dimaksudkan menafkahkan di sini, yang pertama ialah zakat. Yang difardukan. Yang kedua adalah sedekah yang disunatkan. Kata Imam Ibn Atiyah, inilah yang menjadi sahihnya. Artinya perintah Allah kepada orang beriman, zakat keluarkan. Sedekah juga lakukan. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari. Hari apa? Hari kiamat. La bay'un fi, tiada lagi keuntungan pada hari itu. Tak boleh lagi kamu nak cari untung hari itu. Nak cari untung, cari kat dunia. Kat akhirat, tak ada orang boleh cari untung. Kerana di sana akan dihisap. Kat sinilah nak cari untung dengan harta. Wala khullatun, dan di sana tak ada kawan. Tak ada kawan yang boleh beri manfaat kepada kita. Melainkan dengan izin Allah. Wala syafa'ah, tak ada syafaat. Melainkan dengan izin Allah. Jadi Allah menyebut pertama, di akhirat kelak, la baik, tak ada jual beli. Tak boleh kita nak tukar-tukar, nak dapat amalan. Dan di sana tak ada kawan yang mutlak kita boleh harapkan kebaikan. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan, semua kawan kita boleh harapkan kebaikan dia. Tapi kat sana cuma kawan tertentu. Tidak bersifat kawan mutlak. Dan kawan ini pula yang diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah untuk beri syafaat. Untuk beri pertolongan. Wala syafa'ah, dan tiada syafaat. Tidak ada syafaat Nabi, tidak ada syafaat Rasul, tidak ada syafaat orang beriman, melainkan dengan izin Allah. Allah menyebut tiada syafaat, maksudnya hukum asal memang tak ada apa-apa melainkan amalan kamu. Maka datang sifat rahmat Allah pada hambanya, boleh syafaat dengan izinnya. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, yang kita akan baca nanti dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang boleh beri syafaat? Melainkan dengan izin Allah sahaja.
Maka Allah menyebut menafikan syafaat di sini, pertama menafikan syafaat secara kepada orang kafir secara mutlak, kawan kepada orang kafir secara mutlak, dan juga manfaat akhirat kelak secara mutlak pada orang kafir. Seolah-olah Allah nak beritahu, kata ulama tafsir, orang yang tak nak keluar zakat, dia dah jadi macam orang kafir. Dia tak dapat benda ni semua. Sebab itu bila Rasulullah wafat, maka ada kelompok tidak mau bayar zakat. Abu Bakar Siddiq ingin memerangi mereka. Umar Al-Khattab kata, kenapa nak perangi? Mereka kan mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa nak perangi? Yang saya tahu, kita cuma perangi orang kafir. Maka tak patut kita perangi orang Islam. Kata Abu Bakar, demi Allah, akan ku perangi orang yang membezakan solat dan zakat. Kerana zakat dan solat pada kedudukan yang sama, mengingkarinya menjadi kafir. Jadi Allah seperti memberi amaran pada kita, kata ulama tafsir. Kalau kamu tak nak keluar zakat, dan kamu kedekut beri nak keluarkan sedekah, lama-lama kamu akan menafikan kewajiban zakat, maka kamu berada pada kedudukan kafir. Bila berada pada kedudukan kafir, ingat akhirat kelak tak ada manfaat apa-apa untuk kamu. Tidak ada kawan membantu, tidak ada syafaat yang diizinkan. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itu sebenarnya zalim pada diri mereka sendiri. Maka Allah terus menyebut wal kafirun, sebut tentang ayat sedekah. Mula ayat, wahai orang beriman. Last kali Allah sebut, dan orang kafir itu zalim. Kenapa? Orang yang menafikan zakat, seolah dia kafir. Dan waktu mereka itu kafir, mereka adalah orang menzalimi diri mereka sendiri. Kerana setiap syariat yang Allah berikan untuk manfaat. Sebab itu siapa pun yang menafikan syariat, mereka jatuh kafir. Syariat ni untuk manfaat kita. Kerana itu Allah menyuruh orang beriman, dan Allah menyebut syariat. Kemudian Allah menyebut pada keseluruhan ayat ini, yang menentangnya orang kafir, mereka menzalimi diri mereka. Sebab tuan-tuan sekalian, untuk apa kita menentang syariat? Sedangkan semua benda itu baik. Daripada syariat solatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, syariat menutup auratnya, syariat berkaitan dengan hukum halal haram, dosa pahalanya, semuanya itu untuk kebaikan manusia. Tiba-tiba manusia mengingkarinya, menolaknya, lalu memilih kekufuran berbanding hidayah. Ingat, kamu zalim diri kamu sendiri. Maka munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, kalau saya katakan ayat dahulu menyebut tentang perang fizikal, perang yang mengorbankan jiwa raga, maka pada ayat ini menyebut tentang jihad seterusnya ialah harta benda, mengeluarkan harta benda. Dan bila kita dah sebut punca Bani Israel dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari negara, mereka ada 2 penyakit. Pertama penakut, yang kedua kedekut. Maka orang beriman, dua-dua sifat ini bukan milik orang beriman secara kekal. Kalau mungkin dia penakut, cuma keadaan tertentu, bukan semua hal. Kalau mungkin dia kedekut, keadaan tertentu, bukan semua hal. Kadang orang beriman sentiasa membaiki diri mereka menjadi lebih berani dan lebih berani, dan membaiki diri mereka supaya menjadi lebih pemurah dan lebih pemurah, sehingga mereka bertemu dengan Allah dengan keuntungan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.